Hai semua, selamat kembali ke latihan Shirota Isma untuk kali kedua pada tahun ini. Hari ini, kita akan melihat dengan lebih dekat bagaimana Yakult dihasilkan. Kemudian, kita akan berbincang tentang gula dalam Yakult dan saranan kita kepada pesakit diabetes. Terdapat 8 langkah utama dalam proses pembuatan Yakult. Secara umumnya, ia bermula dengan pelarutan bahan-bahan mentah, diikuti oleh pensterilan, penambahan Shirota strain hidup ke dalam tangki kultur, pembancuhan dan penyimpanan, penghasilan botol Yakult, pembotolan dan pembungkusan, jaminan kualiti dan akhir sekali, penyimpanan dalam bilik sejuk, sedia untuk edaran kepada pelanggan kita. Kita akan mempelajari setiap proses dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Mari kita lihat setiap langkah untuk menghasilkan Yakult dengan lebih teliti. Pertama, kita akan melarutkan bahan-bahan mentah untuk Yakult. Tepung susu skim dan glukosa dilarutkan dalam air untuk menghasilkan larutan susu. Kemudian, larutan sirap ais atau islide akan dihasilkan dengan menggunakan resepi tersendiri, di mana sukrosa dan vitamin D dilarutkan dalam air untuk menghasilkan sirap ais. Manakala fruktosa, maltitol dan polidextrosa pula dilarutkan dalam air untuk menghasilkan sirap islide. Seterusnya adalah langkah pensterilan. Ini adalah langkah penting untuk memusnahkan semua bakteria yang boleh menyebabkan kerosakan pada produk. Larutan susu tadi akan disterilkan dengan kaedah UHT, iaitu pemanasan pada suhu yang tinggi. Larutan susu yang telah disteril akan dipindahkan ke tangki kultur 13,000 liter melalui satu sistem paip dan injap yang tertutup. Manakala, bagi sirap ais dan sirap islide juga akan disterilkan tetapi menggunakan kaedah HTHT, iaitu pemanasan pada suhu tinggi dalam masa yang singkat dan seterusnya akan dipindahkan ke tangki simpanan. Setelah melalui proses pensterilan dan larutan susu tadi telah dipindahkan ke tangki kultur, suhu larutan susu ini akan dikurangkan menjadi suhu badan untuk membantu pembiakan bakteria. Selepas itu, Shirota strain hidup dari tangki semak yang dimakmal kita akan ditambah ke dalam tangki kultur ini. Larutan susu ini kemudian dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi selama beberapa hari, sehingga bilangan Shirota strain mencapai tahap yang kita perlukan. Apakah itu proses fermentasi? Proses fermentasi bermaksud bakteria Yakult membiak dan menukarkan gula kepada asid laktik, dan hasilnya larutan susu ini akan bersifat asid dan akan berubah menjadi separa pepejal. Larutan susu yang telah berubah menjadi separa pepejal tadi kemudiannya akan dikisar sehingga sebati oleh homogenizer, iaitu satu mesin yang seakan-akan pengisar. Kemudian, larutan sirap dan perasa yang dibenarkan akan ditambah kepada larutan sebati yang telah siap dikisar ke dalam tangki bancuhan dan simpanan yang bersaiz 12,000 liter ataupun 24,000 liter. Larutan pekat ini akan disejukkan kepada suhu di bawah 5 darjah Celsius. Dalam suhu yang sejuk ini, Shirota strain akan menjadi tidak aktif dan proses fermentasi akan berhenti. Sebelum diisi ke dalam botol, larutan ini akan dicairkan menggunakan air yang telah disterilkan mengikut kepekatan yang dikehendaki. Botol Yakult dihasilkan daripada bubola polistirena menggunakan mesin pengacuan sutikan yang terdapat di kilang kita sendiri. Dalam masa hanya 1 jam, setiap mesin boleh menghasilkan sebanyak 7,000 botol. Menakjubkan, bukan? Botol-botol ini kemudian dipindahkan melalui saluran paip bertekanan tinggi ke tangki simpanan botol untuk disimpan sebelum diisikan dengan Yakult. Sekarang, botol Yakult sudah tersedia. Jadi, tiba masanya untuk kita menghasilkan Yakult yang lazat. Botol-botol kosong akan turun dari terowong botol, ditiup dan dikumpulkan di mesin pemilihan botol sebelum disusun pada sawak penyampai. Setiap botol akan dibalut dengan label, diisi dengan Yakult dan ditutup rapi dengan penutup aluminium. Proses pengisian dan penutupan setiap botol ini hanya mengambil masa sebanyak 0.1 saat sahaja. Kaedah pengisian yang berteknologi tinggi ini digunakan untuk mengelakkan risiko pencemaran sebaik mungkin. Kemudian, semua botol Yakult dipindahkan melalui sawak penyampai ke tempat pembungkusan. Di sini, semua botol akan disusun dan dibalut dengan filem polipropilena untuk membentuk pek tunggal iaitu 5 botol dan pek berkembar iaitu 10 botol. Untuk memudahkan pengangkutan, setiap pek akan dibungkus ke dalam satu katil mengandungi 50 botol.
Produk Yakult yang telah siap akan disimpan dalam bilik sejuk pada suhu di bawah 10 darjah Celsius, sementara menanti kelulusan bahagian kawalan kualiti dan juga penghantaran ke kedai-kedai. Adalah sangat penting untuk mengekalkan minuman probiotik Yakult pada tahap kualiti yang tinggi. Di bahagian kawalan kualiti, ahli mikrobiologi kita akan menjalankan beberapa ujian untuk memastikan setiap botol Yakult selamat diminum dan mengandungi sekurang-kurangnya 30 bilion Shirota strain untuk memberikan faedah kesihatan kepada pengguna kita. Sekarang, mari kita sama-sama saksikan video proses pembuatan Yakult di kilang kita yang berteknologi tinggi di Seremban. Kilang Yakult di Seremban telah ditubuhkan pada tahun 2004. Kilang ini menghasilkan Yakult untuk diedarkan ke seluruh Malaysia dan mengeksport Yakult X-Lite yang kurang gula ke Singapura. Kilang ini juga mendapat pengiktirafan Sijil Keselamatan Makanan HACCP pada tahun 2006. Sehingga kini, kilang ini mampu menghasilkan sebanyak 730,000 botol Yakult setiap hari dan keupayaan maksimum pengeluaran boleh mencapai sehingga 1 juta botol. Hebat kan? Mari kita masuk ke kawasan pengeluaran untuk melihat bagaimana Yakult ini dihasilkan. Ini adalah bilik semayan. Ibu bakteria Shirota akan diimport dari Jepun dan dibiakkan terlebih dahulu untuk menghasilkan lebih banyak bakteria Shirota. Nak tahu tak di mana bakteria ini tinggal? Mereka tinggal di dalam tangki semayan. Nampak tak tangki-tangki semayan itu? Jom kita kira bersama-sama ada berapa banyak tangki semayan. 1, 2, 3 dan 4. Ya, tepat sekali. Di sini terdapat 4 tangki semayan untuk menyimpan bakteria sebelum mereka dipindahkan ke bilik yang lain. Mari kita bergerak ke bilik yang seterusnya. Ini adalah bilik kultur dan pembancuhan. Di sini, susu tepung skim, gula dan air akan dicampurkan ke dalam tangki untuk menghasilkan larutan susu. Larutan susu tersebut kemudiannya akan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk membunuh kesemua bakteria. Seterusnya, larutan susu akan disejukkan dan bakteria Yakult dari tangki semayan akan dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Larutan susu akan bertukar menjadi separa pepejal seperti tafufa selepas beberapa hari. Akhir sekali, larutan separa pepejal akan dipam masuk ke dalam tangki simpanan yang bersuhu rendah dan air akan ditambahkan untuk mencairkan larutan tersebut. Bagi menghasilkan rasa Yakult yang unik, gula dan vitamin juga akan ditambah. Yakult yang sedap sudah sedia untuk diisikan ke dalam botol. Tapi, di mana botol Yakult? Ni dia. Di sinilah botol Yakult dihasilkan. Botol Yakult ini diperbuat daripada butiran polisterin. Apa yang menarik, 200 butiran polisterin diperlukan untuk membuat satu botol Yakult. Setiap satu mesin ini boleh menghasilkan 14 botol dalam satu masa, iaitu bersamaan dengan 7,000 botol sejam. Dengan menggunakan vacuum udara, kesemua botol ini akan dipindahkan ke tangki simpanan botol melalui saluran paip di atas siling. Untuk maklumat anda, bilik ini beroperasi selama 24 jam. Hebat kan? Jom kita ke bilik yang seterusnya. Ini adalah bilik bersih. Kenapa ia digelar sebagai bilik bersih? Ini kerana keadaan bilik ini adalah seperti bilik pembedahan. Di sini, ahli mikrobiologi akan memeriksa keadaan bakteria Yakult. Baiklah, itu sahaja untuk bilik bersih. Mari kita lihat proses yang seterusnya. Di sini, kualiti dan keselamatan minuman Yakult akan diuji. Kaki tangan Yakult akan melakukan pelbagai ujian bagi memastikan rasa Yakult yang sedap dan kualiti Yakult juga terjaga dengan baik. Ujian ini dilakukan supaya Yakult yang berkualiti dan terbaik sahaja akan dinikmati oleh kita semua. Oleh sebab itu, bilik ini adalah sangat penting. Sekarang kita berada di bilik pengisian. Botol Yakult akan disusun dengan baik dan setiap botol Yakult akan dibalut dengan label. Botol tersebut akan melalui kawasan mesin pengisian untuk diisikan dengan bancuhan Yakult. Selepas botol diisi, ia akan segera ditutup menggunakan penutup aluminium. Proses di antara masa pengisian dan penutupan hanya mengambil masa selama 0.1 saat sahaja. Adakah anda nampak kesemua kaki tangan Yakult memakai baju uniform yang bersih, penutup kepala dan bot keselamatan? Ini menunjukkan yang kami sangat menitik beratkan kebersihan bagi mengelakkan sebarang pencemaran silang berlaku. Baiklah, mari kita pergi ke kawasan terakhir.
Sekarang, botol Yakult akan dibungkus. Botol Yakult tersebut akan dibungkus menjadi pak tunggal ataupun pak berkembar. Pak tunggal mengandungi 5 botol manakala pak berkembar pula mengandungi 10 botol. Selepas itu, pak tersebut akan dibungkus sekali lagi menggunakan mesin reshrinking menjadi 1 karton, di mana ianya mengandungi 50 botol Yakult. Sekarang, Yakult sudah siap untuk disimpan ke dalam bilik sejuk. Bilik sejuk ini berada di sebelah pintu bahagian paling hujung. Akhir sekali, Yakult akan dihantar ke pusat pengedaran dan tempat-tempat jualan dengan menggunakan pengangkutan bersuhu dingin. Walaupun kilang Yakult ditutup sementara untuk lawatan dalam tempoh pandemik ini, kami masih mengalung-alungkan kedatangan semua orang untuk menyertai sesi lawatan ke kilang Yakult secara maya. Dengan hanya membuat tempahan di laman web Yakult atau imbas kod QR pada poster ini, anda boleh mendaftar untuk lawatan secara percuma. Anda juga boleh berkongsi aktiviti yang menarik ini bersama rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Jom kita sambung tajuk kedua, iaitu Yakult dan gula. Adakah anda tahu bahawa Yakult Ace mempunyai resepi baru? Ia sekarang lebih rendah dalam kalori dan mengandungi kurang gula berbanding sebelum ini. Setiap hidangan 80 ml per botol mengandungi 48 kalori dan mengandungi 11.2 gram gula, iaitu bersamaan dengan lebih kurang 2 sudu teh. Jenis gula dalam Yakult Ace adalah sukrosa, iaitu gula biasa, dan glukosa. Ia juga mempunyai indeks glisemik yang rendah. IG atau indeks glisemik adalah digunakan untuk mengukur berapa cepat makanan yang mengandungi karbohidrat meningkatkan paras gula dalam darah seseorang selepas makanan tersebut dimakan. Yakult adalah makanan yang mengandungi indeks glisemik rendah, maka ia dihadam lebih perlahan dan tidak akan meningkatkan paras gula dalam darah dengan mendadak selepas pengambilan. Kandungan gula dalam Yakult Ace Lite adalah 39% kurang berbanding dengan Yakult Ace, iaitu hanya 6.8 gram atau bersamaan dengan lebih kurang 1 sudu teh. Sekarang, Yakult Ace Lite mempunyai kadar kalori yang sama dengan Yakult Ace. Jenis gula yang ada dalam Yakult Ace Lite adalah fruktosa atau juga dikenali dengan gula buah dan glukosa. Ia juga mempunyai indeks glisemik yang rendah. Kami ingin menekankan bahawa konsep perbandingan gula iaitu 1 biji apel dan setengah biji apel tidak lagi tepat di dalam amalan kita. Oleh itu, adalah diingatkan untuk tidak lagi menggunakan konsep apel ini apabila menerangkan kepada pelanggan anda. Sebaliknya, kami sarankan untuk membuat perbandingan menggunakan sudu teh. Sebagai contoh, setiap botol Yakult Ace ada lebih kurang 2 sudu teh gula, manakala Yakult Ace Lite mempunyai lebih kurang 1 sudu teh gula. Bercakap tentang gula, mengapa gula adalah perlu dalam Yakult? Gula adalah penting untuk 30 bilion syarata strain di dalam Yakult Ace dan Yakult Ace Lite. Tanpa gula, syarata strain tidak boleh kekal hidup dalam botol pada jangka hayatnya, iaitu selama 45 hari. Gula juga perlu untuk mengimbangi rasa masam asid laktik yang dihasilkan oleh syarata strain. Tanpa gula, Yakult boleh menjadi terlalu masam untuk diminum. Ingat, jika tiada syarata strain, maka tiada kebaikan dalam meminum Yakult. Saya amat yakin bahawa soalan ini sangat popular. Adakah gula punca utama kepada penyakit diabetes? Izinkan saya untuk terangkan dengan lebih jelas. Diabetes adalah keadaan di mana paras gula dalam darah adalah lebih tinggi daripada paras normal. Apabila kita makan, makanan seperti karbohidrat akan dicernakan menjadi gula atau glukosa dan akan diserap ke dalam saluran darah. Terdapat organ badan yang dikenali sebagai pankreas yang sepatutnya akan menghasilkan insulin untuk membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel badan dan untuk ia digunakan sebagai tenaga dalam badan. Dalam kebanyakan kes diabetes, badan tidak dapat menggunakan insulin dengan betul, manakala segelintir individu mempunyai insulin yang sangat rendah atau tidak mempunyai insulin langsung. Jika paras insulin terlalu rendah atau tiada insulin langsung, glukosa atau gula tidak dapat masuk ke dalam sel badan. Sebaliknya, gula akan berkumpul dalam saluran darah. Disebabkan inilah kadar gula darah akan meningkat tinggi daripada kadar normal. Oleh itu, jawapan kepada soalan tadi, gula tidak secara langsung menyebabkan diabetes.
Gula yang berlebihan di dalam tubuh kita adalah biasanya berpunca daripada tabiat pemakanan yang tidak sihat, iaitu makan terlalu banyak ditambah pula dengan kurang melakukan senaman akan menyebabkan obesiti. Bila anda mempunyai berat badan berlebihan atau obesiti, anda akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan diabetes, terutamanya jika anda mempunyai ahli keluarga yang memiliki sejarah diabetes atau apabila usia anda meningkat. Oleh itu, berat badan berlebihan, obesiti, gaya hidup tidak aktif, genetik dan umur adalah antara faktor penyebab kepada risiko masalah diabetes. Mari kita teruskan dengan ulang kaji. Soalan pertama, bolehkah pesakit diabetik minum Yakult? Tiada jawapan ya ataupun tidak. Bagi pesakit diabetik, adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada doktor dan pakar pemakanan mereka sebelum mengambil minuman Yakult. Anda perlu jelaskan maklumat tentang kandungan gula dalam Yakult dengan mereka, iaitu kandungan gula di dalam Yakult Ace adalah lebih kurang 2 sudu teh, manakala pilihan kurang gula iaitu Yakult Ace Light adalah lebih kurang 1 sudu teh. Kedua-dua minuman Yakult ini adalah tergolong dalam kategori jenis makanan yang rendah indeks glikemik. Soalan kedua, bilakah waktu yang terbaik untuk minum Yakult? Sebelum atau selepas makan? Yakult tergolong sebagai makanan dan minuman. Ia bukan sejenis ubat. Jadi, anda boleh menikmati Yakult pada bila-bila masa sahaja. Anda boleh mengambil Yakult mengikut kesesuaian masa dalam rutin harian anda. Kebanyakan orang gemar amalkan pengambilan Yakult sebagai rutin semasa sarapan pagi. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi saya harap anda telah belajar sesuatu dari sesi ini. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan dan selamat berjaya untuk kuis anda.